A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sahabat-sahabat penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan usia kita pada hari ini untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taqarrub dalam masa sama kita ta'abbud, yakni kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa sahaja yang kita lakukan pada hari ini niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diganjarkan dengan pahala ibadah. Ini semua adalah sebagai bekalan untuk kita bawa sewaktu mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di yaumul akhirat kelak. Alhamdulillah, bertemu lagi kita untuk edisi 21 Oktober 2024 bersamaan dengan 18 Rabiul Akhir 1446 Hijrah. Mudah-mudahan dengan secara langsung kita pada pagi ini kita ajak lagi ramai-ramai. Kita ajak lagi ramai-ramai untuk menyaksikan pada pagi ini. Kita nak ambil ilmu. InsyaAllah ilmu pada pagi ini juga satu ilmu yang cukup penting untuk kita sama-sama pelajari. Seperti biasa, rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Setiap hari kita akan bawakan topik-topik yang menarik untuk sama-sama kita bincangkan. Topik-topik yang dekat dengan kehidupan yang kita jalani setiap hari. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama membincangkan topik berkaitan dengan hutang. Hutang elak jadi beban. InsyaAllah pada pagi ini bersama dengan saya salah seorang penceramah, salah seorang orang kata pendakwah selebriti yang sudah cukup tidak asing lagi di bumi Malaysia ini. Siapa lagi tidak lain tidak bukan yang berbagai al-fadil, Ustaz Muhammad Hassan Adli bin Yahya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Lama tak jumpa Ustaz. Itulah pasal. Lebih kurang 6 tahun. Oh, tu je lama. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi Ustaz, macam mana pada pagi ini ke perjalanan kemari semua okey? Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Insya-Allah Ustaz. Seronok jumpa Cak pagi ni. Allah, sama-sama Ustaz. Seronok jumpa Ustaz insya-Allah. Jadi kepada sahabat-sahabat penonton sekalian, sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1-800-88-1677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dalam masa yang sama, jangan lupa untuk follow kami rapat-rapat menerusi akaun Facebook, akaun TikTok dan juga akaun Instagram Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat kongsikan bersama insya-Allah. Jadi sebagai permulaan Ustaz, topik pada pagi ini topik yang panas ya Ustaz. Berkaitan dengan hutang. Elak jadi beban. Kadang-kadang orang ingatkan beban ni hanya untuk orang yang berhutang. Betul. Kadang-kadang orang yang nak minta hutang pun rasa beban juga. Jadi Ustaz sebagai permulaannya mukadimah kepada tajuk kita pada hari ini Ustaz, hutang elak jadi beban Ustaz. Tafadhal masykurah. Baik, terima kasih ya, Cak dan para penonton Tanyalah Ustaz yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair amma ba'd. Baiklah ya Cak, tajuk ni sebenarnya tajuk pun nampak berat tu, hutang elak jadi beban. Memang beban sungguh lah tu. Sebab tu tuan-tuan dan puan, semalam pun saya tengok juga dekat Facebook Tanyalah Ustaz. Saya tengok banyak soalan tu kan. Jadi insya-Allah maknanya perkara ini menjadi satu perkara yang berlega dalam masyarakat kita, dan saya kira penonton sekalian pernah tak tidak terlibat dengan hutang. Kita pun pernah juga terlibat dengan hutang, sama ada memberi hutang, pemberi hutang ataupun yang berhutang ya. Dan sebenarnya hari ini kita juga menggunakan aplikasi jual beli dalam bentuk berhutang kebanyakannya. Contohnya beli dekat menggunakan Shopee dan sebagainya. Itu juga adalah mana kita bayar cash tapi penjual itu dia berhutang barang dengan kita sebab barang tak sampai terus. Jadi itu pun maknanya boleh kata hampir tiap-tiap hari kita ni ada bertransaksi, bermuamalat
secara hutang ini. Ya, rumah, kenderaan dan sebagainya, yuran anak sekolah kan, yuran ustaz ngajar Quran, lagi macam-macamnya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak tengok apakah hutang. Hutang dalam Islam disebut ad-dain ataupun dainun. Dainun ni makna hutang. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ayat yang paling panjang iaitulah ayat tentang hutang. Dalam surah apa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Tuan-tuan boleh tengoklah semua ayat, inilah ayat yang paling panjang, subhanallah. Dan ini merupakan antara, ada ulama mengatakan ini adalah antara ayat-ayat akhir yang diturunkan sebelum Nabi wafat. Mana ceritanya sebelum Nabi wafat turun wahyu tentang hutang supaya mengingatkan kepada sahabat dan umat Islam, umat Nabi Muhammad supaya berhati-hati dengan hutang ini. Masuk saya bercakap ni kan. Sebab kadang-kadang kita mengambil ringan dalam bab hutang. Dia waktu kita minta hutang tu memang manis mulut. Bila time nak bayar balik tu berat betul mulutnya. Bahkan pemberi hutang pula yang jadi orang punya terhegeh-hegeh pula. Dia pula yang rasa malu. Kadang-kadang dia pula rasa sebenarnya siapa yang berhutang? Aku ke dia? Dia pun confused. Sebab apa? Dia kena marah dengan orang yang berhutang tu. Hai. Jadi kita apa? Ini biasa berlaku dalam masyarakat. Kita pun tak tahu siapa yang salah sebenarnya. Sebab tu sangat penting. Oleh kerana itu para penonton yang dirahmati Allah sekalian, dia begini, dia ada sangkut paut dengan ad-din kan. Kalau kita tengok dalam bahasa Arab, dinun yakni dal ya nun, din. Huruf yang sama kita tukar baris je kan Cak kan. Dinun kalau din agama, dainun jadi hutang. Maknanya ada persamaan dengan agama tu. Sebab tu orang yang berhutang dia berkait dengan agama kan. Sebab tu tak boleh main-main dengan hutang kerana dia melibatkan urusan agama kita. Dia boleh membawa kita kepada syurga dan neraka. Kalau agama, apa makna din kan? Din itu maksudnya ialah menyerahkan ataupun pasrah dari segi bahasa. Begitulah hutang ini, kita menyerahkan sejumlah wang kepada orang yang berhutang. Dan dalam masa yang sama ada kalanya pasrah juga tu. Maknanya dia ada sangkut paut dengan perkataan agama itu sendiri. Baik, kita nak tengok ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 282. Ya, sungguh ayat ni panjang. Saya ingat saya tak bacalah semuanya kan. Satu muka surat. Satu muka surat. Ya Allah, kalau kita jadi imam baca ayat ni tuan-tuan, makmum nangis belakang tu. Bila nak habis. Nak berhenti tengah-tengah tak boleh. Dia kena habiskan satu ayat. Sebab tu biasanya saya kalau duduk di belakang imam, jarang betul imam baca ayat ni. Kan, sebab takut jemaah bising kan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Cuma kita boleh tengoklah ayat ni secara ringkasnya. Allah Taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Sadaqallahul azim. Itu muqaddimah ayat tu. Atau bau sikit atau tak habis lagi tu, banyak tu kan. Kalau kita tengok ayat ni, Cak kan penonton sekalian, daripada awal sampai habisnya cerita hutang saja. Kan, macam mana nak bermuamalah dengan hutang, ya, kena ada saksi, kena tulis. Yang kita tengok ayat ini, Allah Ta'ala mulakan, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman? Kerana orang yang beriman sahaja yang bertanggungjawab dalam bab hutang ni. Kalau dia tak bertanggungjawab, mana tidak ada iman pada diri dia. Sebab tu bila kita berhutang, ingat, ini urusan orang beriman. You kena bayar balik. Tak boleh buat main-main. Sebab ini melibatkan amanah, kan? Ini melibatkan tanggungjawab. Ini melibatkan syurga dan neraka. Ini melibatkan rezeki yang berkat ataupun tidak berkat. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang, ya, yakni bidainin, dengan hutang yang diberi tempoh, bidainin ila ajalin musamma, yang diberikan hingga suatu tempoh masa yang tertentu, maka Allah kata apa? Faktubu. Ini penting sangat ya ibu ayah penonton sekalian. Allah kata faktubu, maka kamu kena tulis, kena catat, kena rekodkan ia. Siapa yang nak rekod ni? Orang yang berhutang itu. Pemberi hutang pun baik juga direkod. Tapi yang lebih yang ditumpukan kepada ayat ini adalah orang yang berhutang itu. Dia kena catat kan. Sekarang ni tak ada masalah Cak dan penonton sekalian, sebab kita ada
handphone. Dalam handphone boleh simpan. Dulu orang tulis pakai buku kecil sebagainya kan. Buku tu hilang masuk tong sampah. Tapi lah ni handphone, senang note kan. Ataupun boleh masuk dalam email. Takut hilang. Kadang handphone kadang hilang atau tekan delete dan sebagainya. Email, insya-Allah dia kekal kat situ. Okay. So, tulis kat situ. Tulis apa, berat hutang dengan siapa. Dan kalau boleh hutang-hutang ini, para penonton sekalian, nasihat saya dan kita semua, kalau boleh, kalau suami isteri lah, ya, jangan berrahsia. Sebab apa? Sebab kita boleh jadikan isteri kita itu ataupun pasangan kita sebagai salah seorang saksi. Dan ayat ni juga cerita tentang saksi. Maknanya menulis hutang ini, ada ulama khilaf. Ada yang mengatakan hukumnya wajib sebab Allah menggunakan dalam bentuk faktubu, yang ni bentuk fi'il amar. Dan ada juga ulama mengatakan sunat kita menulisnya, merekodkan. Supaya apa tuan-tuan dan puan? Mungkin hari ni kita nampak benda itu tak penting menulis ni, kan? Tetapi katakan esok kita meninggal dunia, hutang semalam, esok meninggal dunia, mungkin sesiapa tak tahu, ataupun tidak direkodkan. Jadi ini timbul masalah. Ataupun mungkin bila hutang tu dah berlanjutan lama, kemudian waris menuntut hutang tersebut. Jadi dekat situ kalau tidak dicatat, makin takut waris kata, pakcik hutang dengan ayah saya. Hutang pakcik RM5,000 contoh. Tapi pakcik kata, mana pula RM5,000? Aku hutang dia RM1,000 je. Tak, RM5,000. Ada bukti tak? Tak ada bukti. Sebab tu tak nak timbul isu kemudian hari. Oleh kerana itu kena kita menulis dalam bab hutang ini. Itulah sedikit sebanyak mukaddimah tentang ayat Al-Quran ni. Nanti juga insya-Allah kalau ada masa lagi kan, insya-Allah ada masa sikit. Ada masa. Okey. Kemudian saya nak baca ayat ni, nanti kita akan sentuhlah ya bila sampai tempoh soal jawab, nanti kita akan sebut juga tentang ayat ni. Dan saya nak baca juga hadis Nabi SAW. Ya. Tuan-tuan dan puan boleh semak Al-Baqarah 282 ya. Kemudian kita tengok hadis Nabi SAW ya. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Qala Nabi SAW, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Ni cantik hadis Nabi. Nabi kata, para penonton sekalian, barang siapa yang mengambil harta, yakni secara berhutang, harta manusia secara berhutang, dengan niat untuk membayarnya semula, ini yang sepatutnya kita buat. Hutang dengan nak bayar balik, hatta hutang PTPTN sekalipun, kan? Ni banyak orang dia apa? Dia lari kan, alah tak pilah kan. Jangan main-main, sebab itu juga adalah amanah yang akan dipersoalkan. Jadi kalau kita dah berhutang, walaupun hutang pendidikan sekalipun, niatnya aku berhutang mesti nak bayar balik. Sebab apa Nabi kata, siapa yang berhutang dan dia niat untuk membayarnya semula, tengok, maka kata Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala akan menunaikan untuknya. Allah akan mudahkan urusan. Allah akan bantu kita. Tetapi tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah sekalian, sebaliknya siapa yang mengambil harta, yakni secara berhutang, ya, dengan niat untuk menghabiskannya tanpa membayarnya, tengok kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan membinasakan dirinya. Tengok. Sebab tu bila berhutang ni sebenarnya beban, kan? Itu tajuknya hutang ni elak beban. Bila hutang ni dia beban. Bila beban, kita minta pada Allah untuk bantu kita, kan? Sungguh memang beban. Kalau tambah pula kalau orang buat contohnya hutang yang besar ni, melibatkan perniagaan, kan? Melibatkan perniagaan hutang sampai juta-juta, kan? Sakit tu kalau tak dapat. Kalau tengok-tengok contoh PKP, kan, mungkin ada terlibat waktu PKP dia dah ambil hutang perniagaan contoh, kan, sama ada melalui bank ke, koperasi ke, ataupun badan-badan dari segi kerajaan dan sebagainya, dia bagi, kan, bagi hutang perniagaan. Dia ambil 1 juta ni, sebenarnya seronok nak buat bisnes, ada modal, kan, dia dah order barang apa semua, tup PKP, kan. Ramai tuan-tuan yang jatuh terduduk. Ya Allah, macam mana nak buat ni? Hutang 1 juta ni, nak bayar balik macam mana? Kalau niat, memang kita waktu berhutang tu niat supaya kita nak bayar balik, memang sungguh berat ni. Tapi yakin, Nabi kata Allah akan bantu kita. Tapi kalau memang kita ambil hutang 1 juta ni, memang aku nak berhabis-habis lah, aku tak nak bayar hutang, waktu tu tuan-tuan, nanti Allah susahkan kita. Hati tak tenang, jiwa gundah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi Ustaz dah kongsikan kepada kita dalil daripada Al-Quran juga hadis. Jadi banyak kita akan buatkan berkaitan dengan hutang elak jadi beban. Jadi kita akan kembali sebentar lagi tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, insya-Allah.
Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, sama-sama kita berbincang, sama-sama kita diskusikan topik berkaitan dengan hutang. Elak jadi beban. Adakah kita sedang berhutang pada hari ini? Jangan lupa untuk sama-sama kita langsaikan secepat yang mungkin. Sebab apa tadi pun yang Al-Fadhil Ustaz berkongsi kepada kita, barang siapa yang nak melangsaikan hutang, dia berhutang, dia ada niat nak langsaikan hutang, insya-Allah Allah akan tunjuk jalan, Allah akan permudahkan jalannya, insya-Allah. Jadi kepada sahabat-sahabat penonton yang mungkin sedang menyaksikan melalui live Facebook kita pada pagi ini, seperti biasa, jangan lupa untuk laksanakan tugasan mudah kita, tekan butang suka, dan dalam masa sama kita juga komen dan juga kita kongsikan, tekan butang share, kita kongsikan kepada seberapa ramai yang boleh untuk sama-sama kita mengambil manfaatnya. Tambah-tambahan orang yang lihat banyak hutang, kita kongsikan live kita pada pagi ini kepada orang yang lihat nak bayar hutang tersebut. InsyaAllah dia akan mendapatkan kesedaran untuk melaksanakan hutangnya, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita teruskan Ustaz diskusi kita tadi. Kita nak raikan soalan yang pertama daripada sahabat Facebook kita, daripada Izyan Ruslan. Assalamualaikum Ustaz Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam situasi apa hutang dibolehkan? Adakah terdapat garis panduan yang perlu diikuti sebelum seseorang itu berhutang? Ustaz. Baik. Okey, terima kasih Cak, dan yang bertanya Izyan Ruslan dari Facebook ya. Situasi apa yang boleh kita hutang ya? Sebenarnya hutang ni memang dibenarkan dalam Islam ya. Bahkan dalam kitab fiqh manhaji menyebutkan hutang ini, kalau hutang ini hukumnya sunat, kalau dalam keadaan memang kita memerlukan hutang tersebut, maka sunat hukumnya ya. Dan hutang yang dalam Islam ni satu je hutang lah yang dibolehkan, iaitu hutang disebut sebagai hutang cara baik ya. Qardul hasan. Dan biasanya perbankan dia tak, kalau bank-bank Islam dia tak pakailah konsep ni, sebab bank ni dia berniaga kan. Tapi biasanya hutang ni, bila kita kata hutang, mestilah kalau hutang 1,000 bayarnya 1,000. Itulah hutang yang Islam kata, yang dibolehkan, bahkan berdapat pahala, ada berkat dia ya. Bagaimana, apakah hutang yang dibolehkan? Baik, yang pertama dalam keperluan mendesak. Kalau kita contohnya bila mana terutama dalam bab makan minum, tak ada makan minum kan, maka jangan rasa malu untuk berhutang dengan jiran sebelah. Kak, saya ni tak ada makanan ni. Maka ketika itu disunatkan dia meminta hutang kepada jiran sebelah. Saya tak ada duit nak beli makan minum ni kan, tolong saya kan. Jadi jangan rasa bersalah ya. Kerana itu keperluan mendesak dalam bab keperluan hidup kan, susu anak. Tapi jangan menipulah. Sebab saya tengok kadang-kadang ni orang ambil kesempatannya banyak kan. Susu anak saya, minta maaf lah saya kan. Sebab kadang-kadang ini takut-takut scammer sebagainya. Tapi hak sungguh-sungguh kita memang memerlukan, pergilah kepada adik-beradik kita ke, keluarga kita ke, ataupun jiran tetangga, dibolehkan ya. Biasanya kalau dalam isu macam ni tak perlu hutang pun tak apa kan, kita boleh pergi dekat masjid surau, insya-Allah pihak masjid akan bantu. Tapi nak kata boleh dalam bab keperluan mendesak untuk pendidikan kan. Kita nak masuk universiti, contohnya anak kita dapat masuk sekolah dan kena bayar yuran. Kita ni orang miskin susah, nak bayar yuran permulaan tu tak ada. Jadi sayang ni kan, sebab ini sekolah yang terbaik ni. Jadi insya-Allah untuk, dia kata untuk permulaan ni kena bayar sejumlah wang yang besar. Lepas tu mungkin bayarnya bulanan tu kita mampu, tapi muqaddimah ni nak kena bayar sejumlah 10,000. Allah, mana nak cekau duit ni. Jadi kita boleh berhutang ya. Tak perlu rasa malu. Ini adalah untuk keperluan. Yang kedua, dalam bab kita kata untuk nak mengelakkan kemudaratan. Contohnya untuk rawatan kan. Kita ni rawatan memerlukan hutang kan. Macam ada juga sahabat kita kan yang dai kan, dai hijrah pun diuji dengan ujian kan. Dia boleh berhutang ketika itu untuk rawatan, kos pembedahan katakan 10,000, dan mungkin tak cukup untuk kesihatan diri dia boleh berhutang ya. Dibolehkan, bahkan berpahala orang yang memberi hutang ya. Kemudian ataupun untuk contohnya orang ni hilang pekerjaan kan, dia hilang gaji, Allah, macam mana sementara nak dapatkan kerja baru tu nak kena bayar komitmen bulanan, maka dia pergi jumpa kat ahli keluarga dia, aku ni hilang kerja ni kan, jadi untuk sebulan dua dia nak cari kerja ni, boleh tak nak hutang, nak bayar rumah, kalau tak naik kereta kena tarik dan sebagainya, maka dibolehkan. Yang ketiga iaitu dalam bab untuk aktiviti-aktiviti yang patuh syariah, yang patuh syarak lah. Contohnya untuk perniagaan, nak buat bisnes apa kan, bisnes baju ke kan, ataupun bisnes apalah, nak buka wang permulaan modal ni, kita insya-Allah kita pandai berniaga, kita ada produk yang bagus,
nak buka kedai makan, tapi nak buka kedai makan nak kena bayar muka kedai kan, nak bayar utilities dan sebagainya, nak beli barang-barang, barang keperluan untuk memasak sebagainya, pinggan mangkuk ni perlu ni. Ini kos permulaan, maka kita boleh berhutang kerana perniagaan itu perniagaan yang patuh syarak. Melainkan kalau perniagaan tu nak buka kedai judi ke, itu tak patuh syarak. Jadi hutang kira kata hutang yang sia-sia, ya. Sebab apa? Kita buat tujuan yang jahat, tidak baik. Itu kira kata tiga perkara yang dibolehkan untuk kita hutang. Dan bila kita berhutang ni, para penonton sekalian dan Izyan yang bertanya ni, garis panduannya iaitu yang pertama, niat kena jaga. Niat tu, ya Allah, aku niat hutang ni untuk bayar semula. Itu kena jaga. Macam sebut hadis Nabi kan, siapa yang berhutang niat untuk bayar balik, Allah akan mudahkan. So yang pertama, bila orang yang berhutang ni niat dia, ya Allah, bantulah aku untuk aku bayar semula. Okey, minta pertolongan pada Allah. Dia minta tolong Allah ni, Nabi kata hatta waktu nak ikat tali kasut pun kena minta tolong dengan Allah. Begitu, apatah lagi dalam bab hutang. Yang kedua, bila kita nak berhutang ni, tuan-tuan dan puan, Izyan yang bertanya ni, iaitu jangan kita mengambil hutang yang membebankan. Kalau contohnya kita nak buka kedai makan ni, kan, hutang berapa perlu modalnya? Kosnya berapa? Kosnya berapa? Katakan RM50,000. RM50,000 lah. Jangan ambil RM150,000. Ni dia ambil RM50,000 untuk kedai, RM100,000 lagi untuk cuti. Ini beban ni. Kan, sebab tidak ada keperluan. Kita ambil hutang untuk itu saja, kan, ataupun lebih sikit untuk orang kata jaga-jaga kan. Tapi hak lebih banyak ini, itu yang jadi beban tu. Macam mana nak bayar balik? Tengok perniagaan tak menjadi. Hutang RM150,000 ni dah bayar balik ni. Sebab tu elakkan hutang yang berlebihan. Okey. Yang ketiga iaitu pastikan hutang kita tidak ada unsur riba. Ini penting. Sebab hutang ni biasanya dia kebanyakannya ni mudah untuk ada unsur riba. Riba ni jangan main-main. Sebab ni mungkin tanyalah ustaz dah pernah bincang tentang riba ni. Riba ni satu dosa yang dalam, kalau kata Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, riba inilah dosa yang paling takut. Kerana dalam Al-Quran ayat yang paling menakutkan kata Imam Malik iaitu ayat tentang riba ini. Boleh baca surah Al-Baqarah 275 hingga 279, cerita tentang riba lah. Allah kata siapa yang ambil riba dia tak nak bertaubat, kan, maka fa'zanu biharbi minallahi wa rasuli. Allah dan Rasulnya akan isytihar perang. Jadi pastikan hutang kita no riba. Kalau ada riba, jangan pinjamlah dekat alung apa kan. Pastikan ini patuh syariat, patuh syarak. Contoh Ustaz Syah kan, kadang minta maaf cakaplah penonton sekalian, kadang-kadang kita beli motor. Beli motor dekat kedai motor. Minta maaf lah kan, kadang-kadang tokek kedai motor ni bukan beragama Islam. Tak ada masalah, kita boleh berhutang dengan bukan Islam sekalipun. Tapi pastikan kena ikut muamalah Islam. Jadi kadang-kadang tokek ni dia tak faham. Tokek kata, you mau beli motor, saya kasih you lah RM5,000 kan. Tapi harga RM5,000, cuma sekarang ni saya kasih hutang sama you, saya kasih you bayar balik RM7,000. RM7,000 tu jadi riba lah. Kan, kita kata tak apalah sebab saya nak jadi rider, nak hantar. Itu keperluan tu kan, nak bawa, kena jadi rider, nak kena ada motor. Tapi cara dapatkan motor tu dengan cara riba pula. Ini kena jaga-jaga. Sebab tu macam mana ustaz, susahnya? Tak, sebenarnya tak susah. Sebab tu insya-Allah RM5,000. Kalau tak mampu beli motor cash yang begitu, kita carilah hutang dengan ahli keluarga dulu. Tolong beli motor yang second hand dulu, RM1,000, RM2,000. Itu lebih berkat. InsyaAllah kita bawa ada kumpul-kumpul duit, lepas tu beli cash. Ataupun kalau nak hutang dengan kedai tu juga, cakap dekat tokek tu, saya mau beli tapi saya mau cara Islam. Ini saya rugilah. Tak. Sebelumnya boleh. Iaitu you jual saya motor ni RM7,000. Harga asal RM5,000 kan. Tapi saya tak nak beli RM5,000, you jual saya RM7,000 lah. So saya bayar RM7,000. Okeylah. Tapi buatkan hutang. Tak apalah, ini cerita tentang hutang yang tentang jual beli kan. Tapi nak cerita menjawab soalan tu iaitu insya-Allah itulah dia, pastikan tidak ada unsur riba. Wallahu a'lam. Insya-Allah Ustaz dah berikan solusi kepada kita dan juga garis panduan bagaimana kalau kita nak berhutang insya-Allah. Jadi Ustaz, mudah terjawab soalan daripada saudara sebentar tadi. Kita nak beralih ke soalan berikutnya pula Ustaz, daripada Maslina Hidayu. Assalamualaikum Ustaz Daim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah terdapat kisah tentang orang yang berhutang pada zaman Rasulullah SAW dan apa yang dilakukan oleh baginda terhadap situasi tersebut? Silakan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, sungguh di zaman Nabi memang ada hutang ya.
Bahkan dalam hadis Ibnu Hibban dan juga hadis Al-Hakim menceritakan Nabi pernah juga berhutang, ya. Sebab apa? Sebab maknanya menunjukkan Islam membolehkan hutang. Jadi jangan kita kata orang berhutang ni hina, tidak, ya. Yang hina itu kalau dia culas untuk bayar balik. Yang hina itu ialah kalau dia mengambil kesempatan. Itu yang hina. Tapi kalau dia berhutang untuk tujuan baik, maka dibolehkan. Contohnya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ada satu ketika seorang namanya Zaid bin Sa'nah. Dia ni waktu tu dia belum Islam lagi. Nabi pernah berhutang dengan dia dan dia datang menuntut hutang itu lebih awal daripada tempoh dia. Maknanya tak ikut perjanjian lah, kan? So Nabi tidak bersalah. Yang bersalah itu Zaid tadi tu. Dia saja nak menguji Nabi dan dia datang kepada Nabi dan dia tarik selendang Nabi ataupun dia mengasari Nabi. Macam kita dia minta hutang dengan cara yang kasar. Gocoh. Kan? Gocoh, ya. Orang kata gocoh, kan? Dia cara kasar. Jadi ketika itu Umar ada. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ada kat situ. Tapi Nabi tak lawan. Nabi tak marah. Ini akhlak ni cerita, kan? Akhlak Nabi. Nabi tak marah pun. Tapi yang marah tu Umar. Lebih kurang bahasa tu. Hang ni pasal apa, kan? Kata kan? Tak boleh ke minta cara lebih baik. Dia marahnya Zaid ni. Maka Nabi SAW tak marah kepada Zaid tu. Nabi marah ke Umar. Ya Umar, ana wa huwa kunna ahwaju ila ghairi hadha. Wahai Umar, aku dengan dia ada hajat selain daripada ini. Kenapa kau marah dia? Kan? Jangan kau marah dia. Biarkan aku berbincang dengan baik dengan dia. Benda ni boleh buat bincang. Maksudnya itu akhlak Nabi. Maksudnya akhirnya ringkas cerita dari hadis ni, Nabi kata apa kepada Zaid? Zaid, oleh kerana Umar dah marah kepada engkau, kan? Jadi aku akan bayar hutang itu dan juga pampasan lebih. Dia bukan riba lah. Bayar wang pampasan sebab engkau telah dimarah oleh Umar. Itu akhlak Nabi. Okey, poin dia dekat sini para penonton kita nak cerita apa? Akhlak Nabi lah. Akhlak orang yang berhutang dan akhlak orang yang memberi hutang. Ya. Maknanya di sini Nabi menunjukkan kepada kita kalau nak berhutang, cara baik-baik. Kalau nak menuntut hutang pun memberi hutang cara baik. Tapi hal ni tadi akhirnya Zaid tadi dia masuk Islam. Dia terpesona dengan akhlak Nabi. Itu hebat, ya. Tapi poin kat situ nak cerita kalau memberi hutang kena banyak sabar, ya. Kalau contohnya orang yang berhutang tu dia tak mampu nak bayar balik, kan, kita marahlah, kan. Janji nak bayar tapi tak bayar lagi ni, kan, kita marah. Tapi kita ingat dia kata saya bukan tak mampu, saya kan tak nak bayar, saya sungguh susah, bisnes saya tak jadi, kan, tolonglah saya, kan. Jadi akhlak orang berhutang ni tak apalah, benda tu ujian untuk kita juga, kan. Allah nak tengok kita sabar ke tidak sabar. Jadi kita pun kena ada sabar dan juga kena bertolak ansur. Itu caranya lah. Allah Akbar. Jadi akhlak Nabi itu tunjuk pada kita dah. Jadi pada orang-orang yang memberi hutang pun kita kena ada toleransi dan juga tolak ansur, insya-Allah. Jadi mudah terjawab soalan tersebut, Ustaz. Banyak lagi kita akan buatkan berkaitan dengan elak hutang, elak jadi beban. Namun kita nak berhenti berehat seketika. Terus kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kembali sebentar saya lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru mengupas topik panas pada pagi ini berkaitan dengan hutang, elak jadi beban, bersama dengan Al-Fadil Ustaz Hasan kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita nak teruskan lagi Ustaz diskusi kita, nak raikan pula soalan berikutnya daripada Masjid Datuk Penghulu Menteri, Sungai Ujung Rasmi, Masjid Kuartus KLIA. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang perlu dilakukan oleh ahli keluarga atau waris jika si mati masih mempunyai hutang? Adakah hutang perlu dibayar menggunakan harta peninggalan si mati sebelum ia diagihkan kepada waris? Mohon pencerahan. Tafadhal masykur Ustaz. Baik. Terima kasih Masjid Datuk Penghulu Menteri Sungai Ujung Panjang sebutnya. Masjid Kuartus KLIA. Baik. Berkaitan dengan hutang si mati, ya. Bila orang mati ni kan biasa kalau berlaku kematian, pihak waris akan tanyakan, kalau sekiranya si mati ini ada hutang, maka datang jumpa dengan waris, ya, ataupun kami mohon
kalau boleh, kalau halal halalkan, tapi sesiapa yang ada kalau si mati ada berhutang, jumpa dengan waris. Ya. Kenapa tujuannya? Tujuannya supaya roh dia tu selamat. Bahkan kalau kita tengok Nabi SAW menyebutkan orang yang mati syahid itu, syahid tu maknanya ganjarannya syurga. Tapi Nabi kata illa dain. Kalau dia hutang, rohnya tergantung. Patutnya dia terus pergi ke syurga. Kan? Tapi kerana hutang dia tergantung. Itu jangan main-main dengan hutang ni. Orang mati syahid pun rohnya tergantung. Bahkan Nabi SAW juga menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad, orang yang mati itu rohnya muallaqah, ya, bidain. Yani dia akan rohnya tergantung disebabkan dia punya kerana hutang tadi. Nafsul mukmin muallaqah bidainihi. Itu hadisnya, hadis Nabi. Nafsul mukmin muallaqah bidainihi. Roh orang mukmin itu tergantung kerana dengan hutangnya, disebabkan hutangnya. Jadi maknanya kalau bila dah berlaku kematian begitu, apa nak kena buat? Waris ni tadi kena faham. Dari sudut agama ni mengajarkan kepada kita, bila si mati tu meninggal dunia, macam mana nak uruskan harta si mati. Dia ada step dia. Nombor satu iaitu kena duit si mati itu digunakan untuk perbelanjaan pengurusan mayat lah, jenazah tu kan. Untuk pengkebumian, bayar upah kepada tukang gali kubur, ataupun bayar duit ambulan ke, van jenazah ke dan sebagainya. Ini kan. Tapi alhamdulillah start hari ni, alhamdulillah cak kan penonton sekalian, kita ada masjid kadang-kadang dia ada panggil apa? Duit, kita panggil apa? Duit khairat. Khairat kematian. Kita ada khairat kematian. Itu bagus tu. Sebab apa? Waris tak payah keluar duit. Jadi insya-Allah pihak masjid akan bayar duit segala kos ni. Okey. Alhamdulillah, ataupun mungkin ada yang ambil takaful pun, ada setengah takaful yang saya faham kan, kalau kita meninggal dunia, duit dia akan bagi sejumlah wang untuk pengurusan mayat. Itu tak apalah, tak payahlah guna duit si mati sebab dah ada takaful ke ataupun khairat kematian. Jadi sekarang ni yang pertama kena belanja urus si mati. Tapi kalaulah waris nak guna duit mereka, tak ada masalah lah. Katakan memang keluarga tu miskin kan, jadi tak ada duit, melainkan kena guna duit si mati. Itu yang nombor satu. Yang kedua iaitu kena lunaskan hutang si mati itu. Hutang itu yang pertama hutang dengan Allah Ta'ala. Yang ini Nabi sebut fadainullah ahaqqu ay yuqta. Hutang dengan Allah itu lebih utama untuk dilunaskan. Jadi hutang dengan Allah tu macam mana? Zakat. Itu zakat kan. Zakat tak bayar ke, ataupun kafarah. Kemudian mungkin ada kita kata apa, nazar, badal haji kan. Fidyah dan sebagainya. Kalau kita tahulah, kalau tak tahu tak tahu nak buat macam mana kan. Sebab tu kalau kita ada hutang ni, kalau kita ada kafarah kan, ataupun nazar, kena bagi tahu dekat isteri kita, kena rekodkan, ataupun bagi tahu dekat anak waris kita, abang ni ada kafarah belum bayar lagi ni, contoh. Jadi bila kita meninggal dunia, ahli keluarga tahu, duit ni tadi kena cepat-cepat bayar kafarah tadi tu. Hutang dengan Allah, kemudian hutang dengan manusia. Lepas selesai hutang dengan Allah Ta'ala ni, hutang dengan manusia. Iaitu kalau ada hutang dengan jiran, itu kena rekod tu. Macam mana nak tahu kan? Jadi kalau kita meninggal dunia ke, ahli waris kita boleh tengok handphone kita kan. Itu kalau tak masuk password lah. Tu kena password tu kalau boleh, janganlah rahsia sangat kan. Sebab apa berlaku, waris kita tahu. Jadi kita tengok, dia ada hutang sebagainya. Itu kita kata dengan manusia. Selesaikan. Hutang perniagaan ke, hutang sekolah anak ke, hutang ustaz mengaji tak bayar ke, tu kena juga tu. Kadang-kadang macam kan, kadang orang ni ambil lah mengajar Quran ni ustaz ikhlas, fi sabilillah kata. Fi sabilillah. Ustaz tu pun dia nak makan juga tuan-tuan, dia nak bayar, dia pun ada keluarga, naik kenderaan minyak sebagainya. Maka kalau walaupun lah ustaz RM50 je pun, takkan ustaz kira sangat. RM50 tentang hutang juga. Ya. Okey, habis kat situ lunas hutang dengan Allah dan Rasul, dengan hutang Allah dengan manusia. Kemudian yang ketiga iaitu laksanakan wasiat. Itu step dia. Laksanakan wasiat. Berapa wasiat ni? 1/3. Kalau ada wasiat lah. Kalau tak ada, tak apalah. Kalau ada, 1/3 daripada harta si mati. Ya, ini hadis Bukhari. Hadis tu agak panjang dan hadis tu diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat yang kaya. Jadi dia tanya, boleh tak aku nak wasiat seluruhnya? Nabi kata tak boleh, 1/3 saja. Okay, jadi selesaikan isu wasiat. Kalau tak ada wasiat, pergi kepada yang keempat, iaitu
dalam bab harta faraid kepada kita kata ahli waris kita lah, ahli keluarga yang mendapat harta pusaka ataupun harta faraid, isteri 1/8 sebagainya kan. Itu kena tengoklah kira-kira dia, atau mungkin dalam pincang dalam bab faraid. Itulah caranya step kalau berlakunya kematian kepada seorang. Kalau ada hutang, tengok 4 step tadi tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi lepas ni mungkin pihak masjid sendiri boleh laksanakan berkaitan dengan urusan bukan sekadar urusan mayat, Betul. tetapi juga urusan harta si mati selepas mana meninggal dunia, insya-Allah. Jadi mudah terjawab soalan tersebut. Jadi Ustaz, kita nak balik ke soalan berikutnya lah Ustaz. Daripada Nashiha Syakira. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika pemberi hutang tidak menuntut hutangnya atau tidak mengingatkan peminjam, adakah peminjam masih berdosa jika tidak melunaskan hutang tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Thank you. Ada Ustaz, tambah sikit Ustaz. Kadang-kadang dia rasa orang yang bagi hutang tak apa, nanti dia halalkan. Macam mana pula Ustaz? Silakan. Itulah kita kata tadi, adab dalam berhutang ni, niat tadi tu untuk bayar balik. Kalau niat tadi aku hutang, tak apalah, dia ni orang kaya, takkan dia nak kira sangat kan. Itu dah kiranya memang kita nak mengelak bayar hutang. Kan Nabi sebut tadi, siapa yang berhutang dengan niat tak nak bayar balik, Allah susahkan kita nanti. Sebab tu niat tadi, walaupun dengan orang kaya sekalipun, dia ceritanya bukan cerita orang tu kaya tak kaya yang pemberi hutang tu. Sekarang ni cerita kita muamalat tu berhutang, sama ada dengan pihak bank ke, dengan pihak koperasi ke, dengan individu yang kaya ke, ahli korporat ke, dengan syarikat ke. Ceritanya muamalat tu muamalat hutang. Tak kisahlah siapa yang bagi hutang tu. Sekarang ni tanggungjawab kita kena bayar balik. Membayar hutang itu hukum dia apa? Wajib. Wajib, bukan sunat, bukan harus. Apatah lagi makruh, bukan makruh. Wajib, tuan-tuan. Bila kata wajib, kalau tak bayar, hukumnya berdosa. Berdosa itu akibat dia neraka. Kan kita sebut tadi hadis Nabi SAW menyebutkan nafsul mu'min mu'allaqah bidainihi. Roh orang mukmin itu tergantung disebabkan hutang dia. Jadi, kalau kita berhutang, mesti niat kena bayar balik. Okey, jangan kita duk assume dia ni tak apa. Contohnya, walaupun dengan mak sendiri, anak beranak kan, takkanlah mak nak kira kan. Tak boleh gitu. Sebab tu, saya pernah juga kadang Ustaz cak kan, kadang orang ambil kesempatan. Mungkin dia kata kita ni banyak duit ke apa. Kita pun tak banyak duit. Kan, dia kata, alah, Ustaz lebih kurang ya Ustaz, mesti. Kan? Dia tak kira. Ya, kita bagi, mesti niat kena bayar balik. Kadang-kadang kita tahu orang tu susah. Kadang-kadang orang kaya ni, dia tahu dia pun ada hati perut juga. Kan contohnya adik-beradik kan. Bila hutang tetap hutang. Niat apa yang berhutang tu kena bayar hutang. Contohnya kalau ada beradik sendiri, kita tak nak kira. Tapi tanggungjawab tu, kita nak didik dia tanggungjawab bayar balik tu. So contohnya, kalau adik-beradik kita hutangan, tengok sikap dia, bayar tak? Long, ni tak boleh bayar lah. Tak apalah, bila kau ada duit kau bayar lah. Kan? Kita tak kira sangat. Tapi nak tengok, akhirnya dia sungguh-sungguh bayar. Long, ni hutang tu. Tapi insya-Allah, orang kaya, kadang orang yang berhati baik ni, dia nak tengok, bila kita bayar, okay, tak apalah, aku terima dan aku bagi balikkan kau. Sedekah. Hadiah. Kan gitu lagi baik kan? Ini kita duk sangka, alah adik-beradik, alah mak kata. Mak sekalipun kena juga. Maknanya kena, walaupun ibu kita, mungkin ibu tak kira sangat, tapi kita kena bayar balik. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan, sebab saya ada satu cerita lah, ada seorang majikan ni kan, hutang, pekerja dia, bos kaya kan, pekerja hutang, bos saya tak ada makan lah, nak RM50. Aku bagi RM50. Kau bayar balik hutang ni? Ya? Bila nak bayar balik? Sebab tu sebenarnya, bila nak bayar balik tu, letak kepada yang berhutang, bukan pemberi hutang yang menentukan masa. Kan orang yang berhutang tu, sebab tu kita tanya, okey aku bagi kau RM50, bila nak bayar balik? Tanya dia. Kalau kita letakkan aku bagi RM50, esok kau kena bayar balik, itu dah ketemu amalat tu rosak. Sebab apa? Mungkin dia tak mampu nak bayar esok. Jadi kita kata dia nak bayar, saya nak bayar minggu depan lah. Minggu depan bos ni datang. Mana kata nak bayar hutang? Bos ni berkira lah kan, takkan RM50 pun ada. Jadi tuan-tuan, sebenarnya bos ni kata, saya bukan apa, dia bayar balik, saya nak tengok sikap dia, lepas tu saya bagi balik kat dia. Aku nak tengok sikap engkau je, tanggungjawab ni. Nah, aku bagi balik RM50. Itu baru betul kan. InsyaAllah, jadi nak kata berdosa orang yang tak bayar balik hutang ni. InsyaAllah Ustaz. Kita berbalik dengan soalan tadi Ustaz, berkaitan dengan, jadi dalam isu berkaitan dengan peminjam tak ingatkan.
dia tak ingatkan kepada orang yang berhutang, dan juga dalam masa sama dia orang berhutang tu dia tak tahu rupanya aku berhutang rupanya. Macam mana pula Ustaz? Daripada Kak Zu Bukan, sebelum tu. Sebelum tu. Apa soalan tadi? Berkaitan dengan dia peminjam. Dia orang yang bagi pinjam kepada orang tu, tapi dia tak ingatkan kepada orang yang berhutang tu, sampai orang berhutang ni lupa dia kena untuk bayar. Okey, sebab tu yang menulis yang berhutang, dia yang kena faktubuh tu orang yang berhutang. Jadi sepatutnya orang yang berhutang tu kena tak payah ingatkan kepada pemberi hutang tu, sebab tanggungjawab dia bayar balik. Tapi kalau yang memberi hutang tu kan dia lupa kan. Mungkin dia duit banyak, dia pun tak kisah sangat dengan hutang kita. Tapi tanggungjawab kita kena, saya nak bayar hutang balik ni dah tempoh-tempoh. Oh, awak ada hutang dengan saya. Kita kena ingatkan dia. Kan? Tapi kalau dia senyap saja, wajib juga kita kena bayar balik. Jangan kita kata dia ni halal. Melainkan kita kata saya ni ada hutang ni tak bayar balik ni. Macam mana hutang ni kan? Wajib juga bayar. Tapi dia kata, engkau ada hutang aku ke? Tak apalah, aku halal. Bila dia kata halal, selesailah. Kalau dia kata tak halal, selagi itulah sebenarnya hutang itu tetap wajib. Kalau dia diam saja, kita tak boleh kata dia halal kot. No. Sebab wajib atas kita kena bayar balik. Tak boleh assume macam tu. Kita kena bayar. Wajib hukum dia. InsyaAllah jelas Ustaz. Maksud dia kat sini, orang yang berhutang tu lah yang kena ambil satu inisiatif untuk bertanya, bukannya orang yang bagi pinjam tersebut. InsyaAllah boleh terjawab soalan tersebut. Jadi Ustaz, tadi menarik Ustaz ada kongsikan berkaitan dengan kadang-kadang hutang sama adik-beradik ni, ataupun dengan mak dengan anak ni. Kita nak kaitkan dengan satu soalan daripada sahabat Facebook kita, daripada Kak Juzabidi kita. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika seorang anak berhutang dengan ibunya, kemudian ibunya meninggal dunia, pada siapakah hutang itu harus dibayar? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Silakan. Soalan Kak Ju seorang anak berhutang dengan ibunya, sebab soalan dengan ibu dia kemudian ibunya meninggal dunia, pada siapa hutang tu harus dibayar? Okey. Jadi kalau hutang tadi tu telah ibu dah meninggal dunia, hutang tetap hutang. Jadi kita kena bayar hutang si mati. Jadi tapi dah tak ada. Jadi hutang tu jadi harta pusaka lah, harta faraid yang perlu diberikan kepada ahli warisnya. Begitu keadaannya. Sebab si mati dah tak ada. Jadi bila mana ada hutang-hutang ni, maknanya harta tu je harta pusaka lah. Harta yang perlu difaraidkan. Ya. Nak bayar ke siapa? Bayar kepada adik-beradik lah. Contohnya Along pernah hutang ibu. Bagi tahu kat adik-beradik, Along ada hutang ibu 1,000 ni. Sekarang ni Along nak bayar balik hutang ni. Jadi harta duit ni Along bagilah ikut cara faraid tu. Itu caranya untuk kita melunaskan hutang itu. Jadi tak bolehlah kita kata alamak mak tak tahu, kira halal lah. Sebab mak tak pernah cakap halal. Tetap juga hutang kan. Oleh kerana itu kena juga melunaskan hutang tersebut. Dia akan termasuk ke dalam faraid. Jadi maksud dia tetap perlu dilangsaikan hutang tersebut. InsyaAllah mudah terjawab soalan daripada Kak Juzabidi. Kita balik Ustaz, satu lagi soalan insyaAllah daripada saudara Fadli Mat Shah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam Islam, jika kita ingin berhutang, kepada siapakah kita perlu utamakan semasa meminjam? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu yang jadi Ustaz, dalam konteks kita nak pinjam pada siapa lebih utama Ustaz? Adakah terus pada pihak bank ataupun sebagainya? Kita ingin berhutang kepada siapa Okey, kita perlu utamakan semasa minjam. Baik. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Dia sebenarnya tidak ada ketetapan tertentu untuk dengan siapa. Tengok pada keadaan. Contohnya kalau kita perniagaan, saya kira kalau di Malaysia ni kita ada badan-badan, sama ada badan kerajaan ataupun NGO. Bukan kerajaan, NGO yang memberikan ataupun koperasi kan. Dia memang menyediakan hutang kepada ahli-ahli koperasi. Maka kita boleh lebih kat koperasi. Ataupun mungkin bank dia ada menyediakan, ataupun mungkin contohnya ada badan-badan, contohnya PUNB kan, MARA kan, dia ada buat pembiayaan untuk perniagaan. Jadi kita hutang kat situ lah. Sebab apa? Kalau nak hutang adik-beradik 100,000, mungkin dia orang tak ada duit gitu kan. Jadi pergi kepada badan-badan. Dia tengok pada situasi dan keadaan. Dia tak ada kata nak pergi kat mana satu. Kalau setakat kita hutang untuk makan minum, tak payah pergi bank lah kan. Pergilah dekat setakat RM50 kan, dengan adik-beradik ke, dengan jiran ke, dengan kawan-kawan, dibolehkan ya. Tengok pada situasi dan keadaan ya. Cuma niat ni tu kena bayar balik lah. Sebab apa hutang ni dia kena, memang sebab saya nak baca hadis ni boleh Nabi dalam hadis riwayat Salamah bin Aqwa radhiyallahu anha ya, radhiyallahu an, bahawa dia berkata, kunna julusan 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kami pernah duduk satu ketika dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian iz utiya bi janazatin,
Kemudian datang satu mayat jenazah, ya. Faqalu salli 'alaiha. Kemudian kami dibawakan satu jenazah yang telah meninggal dunia. Mereka membawa jenazah itu memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong solatkan jenazah dia ni. Ya. Nabi kata, apakah atasnya itu ada hutang? Dia ada hutang ke tak ada? Qalu la. Mereka kata tak ada, dia tak ada hutang. Maka Nabi pun solatkan jenazah dia. Sama juga kemudian lepas tu datang satu jenazah lagi, ya. Satu jenazah lagi, Nabi kata dia ada hutang ke tak ada? Tak ada, Nabi solatkan. Ya. Kemudian Nabi ada datang lagi jenazah lain. Nabi kata dia ada hutang ke tak ada? Ada. Dia ada harta ke tak ada? Ada, dia ada 3 dinar. Nabi okey. Maknanya dia boleh bayar hutang tu. Duit si mati tu ada untuk bayar hutang. Nabi solatkan. Mari jenazah lain, ya, Nabi kata ada hutang tak? Dia ada hutang. Harta tak ada kan? Maka Nabi tak nak solat. Nabi kata korang semua solatkanlah. Jadi ada seorang sahabat ni, sahabat ni dia kata, ya Rasulullah, aku akan bayar hutang dia. Aku jamin aku bayar hutang si mati. Baru Nabi solatkan dia. So ceritanya Nabi tak nak solat orang yang bukan Nabi sombong, tidak, tapi ni ceritanya dosa kan. Jangan bermain. Nabi nak didik kepada sahabat yang ada ketika itu, jangan main dengan hutang. Aku tak nak solatkan jenazah dia. Sebab tu melainkan ada harta tak dia untuk bayar hutang. Si mati tu dah mati dah, meninggal dah. Pun Nabi tanya, dia ada harta ke tak ada? Ada harta, boleh. Kalau tak ada harta, sampai sahabat kata, tak apa ya Rasul, aku jamin. Baru Nabi solat. Jadi maknanya kata insya-Allah mudah-mudahan dapat menjawab soalan tu. Allah. Insya-Allah. Jadi maksud di sini tetap hutang perlu kita sama-sama langsaikan. Insya-Allah kita usaha, Allah akan memudahkan. Jadi sidang tu sekalian, mari kita akan buatkan berkaitan dengan hutang ni. Namun kita nak berhenti berehat seketika. Terus kekal bersama kami, Tanya Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, kembali sebentar saya lagi insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru, dibawakan eksklusif pada hari ini menerusi Yayasan Islam Darul Ihsan. Alhamdulillah, kita pada pagi ini diberikan keberkatan dan juga mungkin pada hari ini kita diberikan peluang untuk nak kita berkongsi rezeki kita bersama dengan Yayasan Islam Darul Ihsan, di mana pada saat ini kita ketahui, kami diberi maklum bahawa Yayasan YD ataupun Yayasan Islam Darul Ihsan ini sedang dalam proses pembinaan sebuah kompleks anak-anak yatim di Pulau Indah Kelang. Jadi Ustaz, boleh Ustaz kongsikan kepada kami semua tentang progres ataupun apakah di antara matlamat di sebalik penumbuhan pusat ini, Ustaz? Silakan. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Untuk makluman tuan-tuan dan puan para penonton yang budiman, YD, Yayasan Islam Darul Ihsan, adalah satu pertubuhan yang memfokuskan kepada pembangunan jiwa anak-anak yatim di Selangor ni, yang jumlahnya hampir 12,000 orang, ramai. Dan saya tengok statistik tu setiap tahun makin bertambah. 12,000, hampir 12,000, dan kita ada 32 rumah anak yatim di seluruh Selangor. Tapi sekarang ni kita sedang menyiapkan satu kompleks asrama anak-anak yatim yang insya-Allah lengkap keperluannya. Ada taman permainan, ada asrama anak yatim, ada arena kios, ada surau, ya, ada dewan serbaguna yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk di sekitar. Dekat mana letaknya? Dekat Pulau Indah Kelang, ya. Jadi saya mengalukan para penonton sekalian untuk hadir. Mungkin ada yang menonton ni ada JK Muslimat ke, ataupun pihak masjid, ataupun ahli korporat. Betul ke tak betul projek ni? Ahlan wa sahlan, kami mengalukan datang ke tempat kami dan tengok sendiri pembinaan. Saya sebagai jurucakap ataupun yang kata sahabat prihatin YD ni membantu sama-sama nak mengajak pada penonton yang baik hati, yang pemurah ini, sama-sama kita menyumbang untuk projek pembangunan ni yang insya-Allah kalau keluasan tanah 35 ekar dan keseluruhan projek ni memakan belanja 17 juta ringgit. Tapi tuan-tuan dan puan, memang kalau tengok semua bangunan asrama semua dah naik dah, kan tapaknya. Cuma buat masa ini kita nak siapkan dulu surau yang menelan belanja, maknanya surau ni progres dia alhamdulillah semakin baik, dan hanya kita memerlukan dalam 2 juta ringgit lagi. Tak banyak tu, saya ingat kalau tuan-tuan bagi seorang 100, insya-Allah ya, dalam tempoh sedekat ni dapat collection 2 juta itu cepat siap surau ini, ya. Kalau nak menyumbang boleh pergi dekat Facebook kami ataupun boleh pergi ke website juga kami www.yid.com.my. Okey tuan-tuan dan puan, kalau kita tengok ya, Cak kan, saya bekas anak yatim lah kan, pernah jadi anak yatim lah, sebab dah besar ni tak panggil anak yatim dah kan. Kalau dah balik dia tak kira anak yatim. Macam saya dulu umur 7 tahun ayah meninggal dunia.
kita faham macam mana anak yatim ni. Sebab kita pernah rasa kan, anak yatim ni dia perlukan sentuhan, kasih sayang. Sebab dia tak ada ayah dia. Macam saya tak ada ayah. Jadi ibu itulah ayah, mak itulah mak. Dan memerlukan perhatian masyarakat. Sebab waktu tu ialah anak yatim ni dia nakkan kasih sayang daripada masyarakat. Sebab dia tak ada, hari raya dia tak ada siapa-siapa, mana tak ada ayah dia kan. Maknanya orang ramailah yang perlu menyantuni mereka. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga seorang anak yatim. Sebab tu Nabi suka mengusap kepala anak yatim. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, ana kafirul yatim, siapa yang menyantuni anak yatim, yang memelihara anak yatim, miliknya ataupun milik orang lain, ana wa huwa kahataini fil jannah. Nabi kata, aku dengan dia seperti dua jari ni dalam syurga. Itu penting. Jadi insya-Allah kalau kita sayangkan Rasulullah, maka sama-samalah infak untuk pembangunan surau di kompleks asrama anak yatim di Pulau Indah ni. Dan insya-Allah kita akan dapat juga pengecualian cukai kepada mereka yang menginfak. Dan saya mengharapkan, merayu sangat pada penonton yang baik hati ni, sebarkan ya, dan jadikan rutin harian kita untuk infak untuk pembangunan kompleks anak yatim ni. Saya harap projek dapat siap dengan segeralah. Amin, doakan insya-Allah. Insya-Allah. Jadi Ustaz, itulah di antara caranya dan juga di antara matlamat dalam penumbuhan ni. Jadi Ustaz, bagaimanakah selain daripada mungkin menerusi portal, bagaimanakah caranya untuk penonton-penonton kita ni nak berkongsi rezeki dalam projek ataupun dalam proses untuk pembinaan kompleks anak-anak yatim, Ustaz? Baik, boleh terus pergi ke akaun bank ya. Akaun bank kami iaitu di Maybank 562106866637. Ataupun boleh hubungi hotline kami ya. 017-756-9478. Seperti yang tertera di kaca TV, boleh snap screenshot ataupun ada QR code tu, buat sekarang. Jangan tanggung-tanggung, sebab syaitan ni akan sentiasa menggoda kita, jangan bagi. Tapi yakinlah, Allah kata siapa memberi dapat berkat. Bahkan Nabi kata tidak pernah miskin ya, mana qasad sadaqatun mimmal, tidak pernah berkurang harta daripada sedekah yang kita berikan ya. Ataupun boleh pergi dekat Facebook kami nak tengok progres kami, ataupun dah hotline tadi boleh telefon, mungkin nak tanya dengan lebih lanjut, nak datang buat rombongan tengok ke, tadi nombor talian tadi 017-756-9478. catat ya, lepas ni telefon. Telefon sekarang pun insya-Allah saya kira dia orang tunggu panggilan pada penonton sekalian. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, saya doakan semoga semua kita yang menginfak ni, yang menyumbang ni, diluaskan rezeki. Ya, insya-Allah orang yang bahkan Nabi kata da'u mardakum bis sadaqah, ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Sedekah ni boleh mengubat penyakit. Saya tak ada sakit, kadang sakit hati kan. Hati kadang jiwa tak tenang tu pun sakit juga tu. Orang, sebab saya teringat ada seorang Tok Guru pernah pesan bagi tahu kan, kalau kita nak harta kita selamat, bayar zakat. Kalau kita nak tubuh badan sihat, kata Tok Guru kami ni, maka bagilah infak. Sebab zakat tu 25%-nya wajib, tapi infak ni sunat dan dia tidak ada limit. Bagi insya-Allah, mudah-mudahan Allah. Sebab saya tak pernah tengok cakkan orang yang memberi ni dia miskin. Tak pernah. Saya tengok siapa dia kaya, tengok rupanya dia orang yang banyak infak. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan, teruskan menyumbang kepada IDIK ini, mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan dan puan insya-Allah. Insya-Allah, jom sama-sama kita merebut peluang untuk kita dapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi sedap betul sekalian, Ustaz, banyak kita akan buatkan kembali dengan topik kita, namun kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu. TV3 jangan lupa untuk saksikan sambungannya sebentar sahaja lagi di TV9. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saya lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jurucakap Yayasan Islam Darul Ihsan YIDE. Dan sekarang ni saya berada di tapak pembinaan Kompleks Asrama Anak Yatim YIDE yang bertempat di Pulau Indah, Kelang, Selangor. Kompleks berkeluasan seluas 3.5 ekar yang insya-Allah merangkumi struktur bangunan asrama pelajar, surau, dewan serbaguna, dan juga adanya taman permainan dan juga ada arena kios, yang mana insya-Allah anggaran projek ini sebanyak 17 juta ringgit akan menempatkan seramai 150 orang anak yatim.
Sekarang ini kerja-kerja pembinaan surau sedang berjalan di belakang saya ini, dan insya-Allah untuk menyiapkannya sebanyak 26%. Kos bagi pembinaan surau ini adalah sebanyak RM2.1 juta. Dan saya ingin mengajak tuan-puan yang dermawan untuk sama-sama berinfak bagi merealisasikan pembinaan kompleks ini. Dan setiap sumbangan tuan-puan layak untuk mendapat pengecualian cukai pendapatan 1967. Rasulullah SAW bersabda, "Kafilul yatim lahu aw li ghairihi kahataini fil jannah." Rasulullah SAW bersabda, orang yang menanggung anak yatim miliknya atau milik orang lain, aku dan dia seperti dua jari ini. Nabi mengisyaratkan dua jari baginda di syurga. Riwayat Imam Muslim. Semoga dengan infak tuan-tuan dan puan-puan dapat menempatkan kita di syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang tuan sekalian, kembali kita bertemu pada pagi rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Terima kasih kerana sentiasa masih lagi kekal bersama kami sehingga ke saat ini untuk sama-sama kita pelajari topik berkaitan dengan hutang elak jadi beban. Bukan hanya sekadar beban kepada orang yang meminjam, tetapi juga kadang-kadang menjadi beban kepada orang yang memberi pinjaman tersebut. Jadi mudah-mudahan kita semua ambil manfaat, sama-sama kita perbaiki kehidupan kita agar apa yang kita lakukan semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hassan Adili kita untuk sama-sama kita diskusikan. Kita nak raikan Ustaz soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada Siti Adisangah. Assalamualaikum Ustaz Hassan dan Naim. Assalamualaikum. Adakah pinjaman mudah alasan utama ramai rakyat terjerat dalam hutang berpanjangan? Tawaran pinjaman yang mudah diperoleh dari aplikasi perniagaan online, bank dan koperasi, serta bagaimana ia boleh membawa kepada hutang yang tidak terkawal? Patutkah pendidikan kewangan diperkenalkan di sekolah untuk mengelak generasi muda terjerat hutang? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Siti Anisangah yang bertanya soalan tu ya. Pinjaman yang mudah diperoleh, betul lah hari ini banyak orang kata platform-platform yang menyediakan hutang ya. Jadi pastikan hutang ini macam kita dah sebut tadi, hutang ti iaitu hutang yang mengikut kaedah syarak lah, tak nak ada riba. Tapi biasanya di institusi bank kan, mereka tidak menggunakan muamalat hutang, dipanggil pembiayaan. Istilah kita dalam masyarakat kita hutang lah, tapi yang tepatnya disebut pembiayaan. Sebab hutang ni biasanya, sebab biasa kalau dengan bank kan, kalau dengan bank dia bagi kita hutang 10,000, bayar dengan bank dia tak akan jadi 10,000, dia bayar lebih daripada itu. Riba ke Ustaz? Tak, itu tengok, itu pembiayaan. Dia tidak panggil hutang, dia panggil pembiayaan. Maknanya kaedahnya jual beli. Kita tengok pada asal kaedah muamalat ni, al-aslu fil muamalah al-ibahah ya. Asal usul muamalat ni adalah diharuskan. Jadi mak kata hutang ni diharuskan, dibolehkan. Jadi kalau nak kata terpulanglah nak guna secara, kadang-kadang permohonan lah ni online je Ustaz, cak kan. Mudah kan. Semua dokumen-dokumen ni, slip apa semua pakai online je. Dulu semua kena print out, sekarang ni tak payah. Semua submit online. Submit hari ni, esok kita tengok lulus ataupun tak lulus. Mudah ni. Jadi tuan-tuan, itu satu kemudahan yang masya-Allah tidak kan. Tapi kena ingat, iaitu jangan kita hidup hutang tu untuk hidup mewah, membazir. Ini satu pembaziran. Kan kita dah ada duit, dah mampu hidup kan. Tapi nak ambil hutang kerana nak bermewah-mewah, nak beli handbag kan, handbag yang megah. Kita tengok kawan lain tu, dia ni beli handbag mahal kan. Kita segan. Kita tengok kemampuan kita. Kalau bermewah-mewah ataupun sengaja tak ada keperluan, tak nak berhutang, sonok-sonok, maka itu satu bentuk pembaziran. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Ya, membazir ni adalah saudara syaitan. Oleh kerana itu jangan kita berlebih-lebihan, dan memang nasihat macam Siti Anisangah kata, perlu sangat kepada ilmu kewangan ni. Kadang-kadang kita ni tak ada ilmu, main kata-kata duk agak-agak boleh kok. Ya, sebab tu kalau contohnya kalau kita pergi dengan kalau hutang dengan pihak contohnya PUNB kan, yang biasanya menyediakan hutang perniagaan contoh, dia orang memang nasihatkan, dia tengok ni dia boleh ke tak boleh. Kalau tak lulus maknanya memang kita tak, sebenarnya kita profil kita tu memang tak mampu untuk bayar. Jadi kita jangan marah. Itu yang terbaik. Maknanya kita tak mampu. Kita kata alah, aku boleh.
orang yang memberi hutang tu dia tahu kan, syarikat ataupun badan-badan dia tahu profil orang ni dia boleh bayar ke tak boleh bayar. Tengok dia punya rekod ni tak boleh bayar ni, jadi tak bagi. Kalau dia tak bagi tu maksudnya kita kata aku ni tak layak untuk berhutang lagi. Oleh kerana itu pendidikan memang perlu di sekolah sekali kan. Memang saya tak tahulah dia pasti di sekolah ada ke tak ada, tapi kalau kita tak ada pendidikan di sekolah sekalipun, kita sendiri nak berhutang kena ada ilmu, ya. Pastikan bukan untuk bermewah-mewah, pastikan macam itulah hukumnya apa kan, boleh ke tak boleh, macam mana cara bayar balik, tengok balik Al-Quran 282 tu kan. Dan saya nasihatkan juga tuan-tuan dan puan, kalau orang yang berhutang banyakkan baca doa. Apa doa dia? Iaitu antaranya doa yang Nabi sebut dalam hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa di dalam solatnya, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada berbuat dosa dan banyak hutang. Siapa yang berhutang boleh baca doa tu, ya. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah, kenapakah engkau selalu meminta perlindungan dalam masalah hutang? Nabi kata selalunya innar rajul idza gharima haddatha fakadzaba. Selalunya Nabi kata orang yang berhutang ni bila dia cakap selalu menipu, tak? Bila nak bayar balik, aku tak ada duit, padahal duit ada. Kenapa? Orang berhutang selalu menipu. Tu yang Nabi doa tu. Nabi kata wa wa'ada fa akhlafa. Kalau dia berjanji dia selalu nak mungkir janji. Itu doa. Lagi doa apa lagi? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahr rijal. Itu pun boleh baca dalam surat ada. Jadi menjawab soalan tu, insya-Allah mudahan pendidikan kewangan sangat-sangat diperlukan. Kalau tak ada pendidikan sekalipun, kita sendiri berusaha untuk mengetahui selok-belok tentang hutang ni. Sebab hukum tu wajib kita kena tahu. InsyaAllah Ustaz, tambahan sikit Ustaz tentang berkaitan dengan pembelian menggunakan platform ataupun berhutang menggunakan platform pinjaman mudah Ustaz. Kadang-kadang ada yang bayaran dia bagi ansuran 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan. 1 bulan, 3 bulan dia kata 0% interest, tapi 3 bulan dan juga 12 bulan, 6 bulan ataupun 12 bulan ada interest. Adakah itu dimaksudkan riba Ustaz? Baik, dia begini. Tu kita kata al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal muamalah ni dia diharuskan. Tapi kalau berhutang ni kita tengok pada akad dia apa. Kan? Setiap transaksi hutang tu dia ada akad dia. Kan? Dalam bab hutang ni tengok dia bagi first month kosong interest. Kalau interest tu biasanya dah masuk riba tu kan. Walaupun kosong. Kita kena tengok kontrak dia apa. Akad dia apa? Akad dia apa? Adakah akad ni akad jual beli ataupun akad hutang? Kalau akad jual beli, okey, insya-Allah lah. Bolehlah kita kira-kira kat situ, kan? Tapi kalau akad tu akad hutang dan dia kata selepas 5 bulan ada bunga, jadi akad tu kita ada riba lah. Sebab akad tu sendiri memang dah ditulis kan, pada bulan kelima bayarannya begini, kenapa ada lebihan ni? Maknanya itu interest. Jadi kata kalau zero interest, interest tu maksudnya ada riba dah kan. Pada bulan pertama kosong riba. Kan, bacanya tu kosong riba, bulan kedua zero riba, bulan kelima ada riba. Jadi riba lah tu. So pastikan transaksi tu kita tengok betul-betul apa dia punya terms and condition dia. Tu penting. Kadang kata tu dia kata zero interest, tengok betul-betul kontrak tu kontrak apa. Jangan, tu kena hati-hatilah, sebab bila dah masuk dalam bab riba ni kita terjerat. Nak keluar balik tu Allah. Satu lagi memang riba tu berdosa besar. Ya, naudzubillah min dzalik. Itulah insya-Allah mudah-mudahan kita semua terhindar daripada melakukan meminjam sehingga mendatangkan pula pada dosa riba, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak balik dengan soalan berikutnya pula Ustaz. Daripada Wan Golo. Assalamualaikum Ustaz Naib. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tertanya-tanya. Silakan bertanya. Boleh ke orang yang tidak mampu membayar hutang memohon zakat dan menerimanya? Adakah terdapat syarat-syarat? Sebenarnya Ustaz, silakan. Boleh ke orang yang tidak mampu bayar hutang memohon zakat? Baik. Orang yang berhutang dia tak mampu nak bayar, dia boleh meminta zakat, boleh mohon zakat, sebab dia kalau dia termasuk dalam asnaf al-gharimin tu, ya. Dalam 8 asnaf termasuk salah satunya al-gharimin, yakni orang yang berhutang. Jadi tengok pula, bukan semua orang berhutang layak untuk dapat zakat tersebut. Dia tengok kalau kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala mengatakan, yang dikatakan al-gharimin tu antara ciri-cirinya orang yang dia ditimpa musibah. Contohnya rumah dia banjir, terbakar, hangus, harta semua tak ada. Jadi dia tak ada tempat tinggal dan dia terpaksa berhutang untuk
buat rumah baru. Kalau orang begini, dia ditimpa musibah dan dia berhutang dan dia layak untuk memohon zakat. Dia termasuk zakat orang yang berhutang. Itu kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala. Orang begitu. Ataupun ada juga ulama mengatakan yang dibolehkan itu kalau orang tu memang di kalangan asnaf, kan dia memang tak ada duit. Kan dia ni memang fakir miskin dan tak ada duit langsung, sakit pula, jadi dia terpaksa berhutang dan dia tak mampu nak bayar hutang tersebut, kan, maknanya dia termasuk golongan asnaf al-gharimin tadi, maka dia boleh pergi mohon zakat. InsyaAllah zakat dia adalah pertimbangan dia, tengok layak ke tak layak, kan. Adapun kalau kita hutang kereta, beli kereta 1 juta kan, hutang pergi mohon zakat, dia tak, itu tak masuk, kan. Bukan semua hutang dimasuk dalam peringkat asnaf tu. Tengok ya, itu orang yang memang dia susah dan dia berhutang, dan insya-Allah dia layak untuk mohon zakat, ya. Wallahu a'lam. InsyaAllah tidak ada masalah. Bagi orang yang betul-betul berhutang dalam keadaan musibah sebagainya, boleh untuk kita memohon zakat. InsyaAllah. Jadi Ustaz, banyak kita akan buatkan berkaitan dengan hutang, elak dari beban. Namun kita nak berhenti berehat seketika. Terus kekal bersama kami. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saya lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini rancangan Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sedar tak sedar Ustaz? Sedang betul sekalian, kita sudah pun berada dalam segmen terakhir untuk episod pada kali ini. Seronok sebenarnya bersembang berkaitan dengan bab hutang ni, tapi pastikan kita laksanakan juga, kita langsaikanlah hutang-hutang sekiranya kita masih lagi berhutang dengan orang, insya-Allah. Jadi dalam tempoh baki masa tinggal Ustaz, kita nak raikan berbagai soalan kepada sahabat-sahabat kita. Dan soalan berikutnya daripada Mariani Yawaris. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa hukumnya jika seseorang yang mampu membayar hutang tetapi sengaja melambat-lambatkan dan melengahkan pembayaran, walhal dia sedar dia masih lagi berhutang, tapi bila berjumpa bersemuka dengan kita, buat-buat tak tahu. Macam mana ya Ustaz? Silakan Ustaz. Allahumma salli. Ini biasa berlaku, kan Ustaz, biasa berlaku. Tu saya kata tadi, kalau orang yang memberi hutang ni, ya, pemberi hutang, dia pula yang macam terhegeh-hegeh pula, kan. Dia pula malu. Dia pula malu. Tapi kita nak pakai duit juga, kan. Dia yang berhutang tu dia buat dia nampak muka dia lari, kan. Kita pula kejar dia. Ini yang biasa berlaku. Ini tidak adab, tidak berakhlak. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, Allah cerita wal yattaqillah rabbahu. Ayat tentang hutang tu, Allah kata takutlah kamu, bertakwalah kamu dengan Tuhan kamu. Dan ayat 282 Al-Baqarah tu juga Allah ulang lagi pada penutup ayat tu, Allah kata wattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Kalau kamu berhutang ni berkaitan dengan urusan agama, kena ada takwa, jangan main-main. Oleh kerana itu dalam hadis Nabi menyebutkan orang yang melengah-lengah hutang. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kata matlul ghani zulmun. Orang yang melengah-lengahkan untuk membayar hutang dalam keadaan dia mampu bayar dengan segera, termasuk dalam bentuk kezaliman. Zalim. Dia zalim pada diri dia dan dia zalim pada orang yang memberi hutang tu. Oleh kerana itu termasuk satu bentuk yang berdosa dan kita takut tidak ada keberkatan. Kalau boleh hutang ni, adabnya secepat mungkin kita habiskan. Sebab apa? Selagi mana kita berhutang, selagi itulah kita tak tenang. Kan biasanya orang hutang ni tak tenang. Tu yang kita kata orang banyak hutang ni tidur tak lena, kan. Bangun-bangun pagi nak fikirkan hutang, kan. Bangun pagi kerja cari nak fikir nak bayar hutang. Sebab tu selesaikan cepat-cepat. Dan biasanya kalau kita tengok orang yang berhutang ni, kan, macam kita sembang, Allah leganya rasa dapat dengan hutang, kan. Tapi kalau berhutang ni belum fikir macam-macam. Nampak senyum tapi dalam hati tu susah hati je, kan. Oleh kerana itu jangan tangguh-tangguhkan, kerana Nabi kata ia termasuk satu kezaliman. Ya, wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi bila dah settle hutang ni Ustaz, dia rasa satu kelapangan. Insya-Allah rasa lapang hidup ni. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan daripada Mariani kita. Jadi Ustaz, kita balik soalan berikutnya daripada Humaira Azman. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam Islam, bagaimana jika pemberi hutang melepaskan atau memaafkan orang yang berhutang dengannya, dan apakah terdapat ganjaran untuk perbuatan tersebut? Tambah sikit Ustaz. Orang tu dihalalkan, tapi dalam keadaan orang yang berhutang ni dia tak tahu orang tu dah halalkan. Bagaimana Ustaz? Dia nak cari kontak tak jumpa. Bagaimana Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad. Dia gini, kalau orang yang pemihutang tu, maknanya dia panggil orang yang memberi hutang, kan. Dia dalam istilah bahasa Arab dia panggil dainun, pemberi hutang. Madin, yang ni orang yang berhutang. Kita apalah kita guna bahasa kita. Pemberi hutang ataupun pemihutang ni
Kalau dihalalkan, dalam kitab Fiqhul Manhaji mengatakan, begitu dalam kitab Al-Mu'tamad ya, mengatakan ia termasuk dalam konsep suluh, yakni yang diharuskan orang yang pemiutang itu menghalalkan, bahkan dapat pahala besar pula. Ya, bahkan dapat pahala yang besar pula kalau yang memberi hutang tu dia menghalalkan. Tetapi kalau orang yang berhutang itu dia tak jumpa, kan, orang yang memberi hutang, pemberi hutang tu dia tak jumpa cari kat mana, ya, hutang masih ada. Kadang dah lama hutang 30 tahun dulu kan, mungkin kita pun tiba-tiba teriak, Allah aku ada hutang RM10 je pun. Kita tak tahu mana pula nak cari hamba Allah ni kan, nak cari macam mana. Kalau kita tak jumpa dia, maka duit tadi tu kita infakkan ke mana-mana tabung, ya, dengan niat, ya Allah ini hutang aku dengan si fulan, kalaulah kalau dah dia meninggal dunia, pahalanya sampai kepada dia. Atau caranya, kata ulama, kalau selagi mana harta orang duduk pada kita, selagi itulah hidup kita tidak jauh daripada keberkatan. Nah, sebab tu kita masuk ke tabung. Kalaulah dah masuk tabung sekalipun, tiba-tiba jumpa dengan hamba Allah tu, waktu tu kita kena bayar balik RM10 bayar dia. juga. Bayar juga. Sebab apa? Tambah apa kalau dia minta? Dia minta 30 tahun dulu hutang aku RM10. Ya, aku dah masuk tabung dah. Tak, aku nak hutang balik. Kita kena bayar juga. Sebab itu hak dia. Habis tu yang hutang tu, yang masuk sedekah tu, itu pahala lah. Pahala sedekah lah. Pahala sedekah. Oh, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan katakan kepada kita kena cari juga Ustaz, orang hutang Ustaz. Dalam konteks kalau orang yang berhutang tu dia dia tak dapat nak komunikasi dengan orang yang berhutang Ustaz. Macam mana pula Ustaz? Tak dapat berkomunikasi. Dia lose kontak, putus kontak orang tu, mungkin blok kan. Zaman sekarang ni sebenarnya tak macam dululah kan. Sekarang ni ada social media, ada Facebook kan, ada Instagram. Cari grup mana ada reunion pula kan. Jadi kadang-kadang kita boleh jejak tu kan. Orang reunion sekarang ni 30 tahun tak pernah jumpa, sebab reunion melalui WhatsApp semua dapat reunion. Jadi insya-Allah kita kena war-warkan kan. Mungkin kalau ada Facebook tulis kat iklan kan. Saya ada hutang, saya nak mencari sebulan bin sebulan. Kalau dah baca status ni tolong kontak saya. Macam itulah cara dia kan. Tengok tak ada kontak-kontak pun kan, kita war-warkan pula pada grup WhatsApp kita, ada tak kenal, contohnya begitu. Kalau kita dah ikhtiar dan tak jumpa, maka waktu tu duit tadi tu kita masukkanlah mana-mana tabung, infak dengan niat untuk hamba Allah yang memberi hutang itu. InsyaAllah banyaklah orang kata platform-platform untuk kita nak berkomunikasi, insyaAllah. Jadi Ustaz, satu soalan Ustaz, berkaitan dengan orang yang berhutang tapi untuk dah hidup bermewah, bukan untuk keperluan Ustaz. Pandangan Ustaz. Naam, Allahumma salli ala Muhammad. Dia sebab tu kalau berhutang ini tujuannya ialah, tadi kita hutang tujuan apa? Hutang tu untuk keperluan, untuk kan kita sebut tadi tujuan hutang untuk keperluan yang mendesak, untuk muamalat yang dibenarkan syarak kan, untuk mengelakkan kemudaratan, itu yang dibolehkan. Tapi kalau untuk bermewah-mewah tidak termasuk tiga tadi tu kan, bermewah-mewah, seronok. Maksudnya dia termasuk dalam bab pembaziran kan, innal mubazzirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya pembaziran tu termasuk di kalangan saudara, dia berkawan dengan syaitan. Oleh kerana itu, dan dalam masa yang sama tengok juga pada kemampuan kita. Mungkin kita orang yang mampu berhutang dan kita mampu bayar balik, insya-Allah lah boleh dibolehkan lah. Tengok kadang-kadang kita tak mampu, kemudian kita berhutang secara berlebihan, memang kita tahu kita tak mampu bayar, maka itu termasuk perkara yang membazir dan menzalimi diri sebab kita tak mampu bayar. Jadi insya-Allah dalam bab hutang ni kena berhati-hati. Macam saya sebutkan tadi, dalam bab hutang ni perlu takwa itu. Takwa tu wallahu a'lam. Insya-Allah. Jadi kadang-kadang orang yang berhutang ni hidup mewah pada orang yang bagi hutang. Itu orang yang bagi hutang tu pula hidup apa kerana miskin pula. Itu yang kita sama-sama hindarkan insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raikan satu lagi soalan Ustaz insya-Allah pada Facebook daripada Puan Juhara Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah hukum kita memviralkan orang yang tidak mahu membayar hutang di media sosial? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Adakah termasuk dalam aib Ustaz? Silakan. Dia viralkan orang yang tak mahu tak hutang. Itulah zaman sekarang ni kita nak viral. Okey. Dia tengok dalam nak mengaibkan orang ni, kebanyakan situasi tidak dibolehkan. Tapi ada waktu-waktu yang dibolehkan. Cuma dalam bab hutang ni, pada saya dia tak termasuk perkara yang perlu diviralkan. Sebab masih lagi boleh dibincang. Tapi kalau melibatkan kemudaratan kepada masyarakat,
Itu mungkinlah kan. Takut orang lain pula mungkin kalau terlalu dia ni memang jahat kan, memang menganiaya orang, itu mungkin kita bincang bab lain. Tapi kalau setakat hutang peribadi yang boleh mana kalau boleh diselesaikan antara dua pihak kan, maka tak perlu diviralkan ya, sebab mengaibkan dia, jadi mengaibkan orang itu berdosa pula. Oleh kerana itu tengok pertimbangannya, adakah dia masuk perkara yang perlu diviralkan. Viral ni maksudnya kalau dia ni orang yang memang jahat sangat, kalau kita tak sebarkan maka dia akan memberi kemudaratan kepada orang lain, jahat sangat. Tengok pula adakah sesuai di Facebook kan, ataupun sebab ini baca oleh ramai orang. Contohnya kalau mungkin di kalangan adik-beradik kita saja kan, ada sepolan ni tadi, dia ni selalu bagi hutang kat adik-beradik kita. Itu tengok, insya-Allah maknanya viral kita sembang adik-beradik je lah. Tak perlu lah sembang sampai satu Malaysia. Kita tengok pertimbangan tu ya. Kerana membuka aib orang ni satu benda yang kena berhati-hati dan ia akan dipertanggungjawabkan. Insya-Allah. Kadang-kadang dia kalau macam nak heboh kata skamer tu, tak ada masalah. Tapi kalau sekadar hutang peribadi tu lebih baik kita dengan ataupun kita selesaikan secara berdepan, insya-Allah. Jadi Ustaz, mudah-mudahan jawab soalan tersebut dan juga soalan penutup kita, dan juga kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Sedikit kesimpulan boleh Ustaz berkongsikan dalam bentuk 3 poin yang mudah untuk kita sama-sama amalkan, dan seterusnya bolehlah Ustaz rangkumkan pertemuan kita dengan bacaan doa, insya-Allah. Silakan. Baik, terima kasih Anda Acak ya. Dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, secara kesimpulannya poin yang kita nak ambil ke sini, yang pertama, roh orang yang berhutang itu tergantung selagi mana hutang belum dilangsaikan. Maka perlu berhati-hati dalam bab hutang ini. Ya, jaga-jaga, sebab Nabi kata yughfaru lisyahid illa kullu dhanbin illa ad-dain. Ya, diampunkan dosa orang mati syahid kesemuanya kecuali hutang. Tu ya, jaga-jaga itu. Yang kedua, ya, bila kita berhutang, kita kena ingat bila kita mati waris pula menanggung. Jadi jangan bebankan waris kita. Kena ingat, jangan menyusahkan orang lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita tidak mahu membayar balik hutang, maka hilang kepercayaan kepada kita, walaupun ustaz sekalipun. Kan? Ustaz tak ustaz ke, hutang tetap wajib. Kalau kita tak bayar hutang, maka hilang kepercayaan dan memburukkan nama ustaz dan sebagainya. Jadi jaga-jagalah tuan-tuan dan puan, anggap di satu perkara yang penting. Dan kalau tengok dalam Al-Baqarah 282 tu Allah ulang 2 kali, wallattaqillaha rabbahu, bertakwa kamu dengan Tuhan. Ulang lagi, wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Jadi nak cerita hutang adalah cerita yang sangat penting, dan dia membawa kepada syurga kalau cara betul, dan membawa kepada neraka kalau caranya salah. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, jika di kalangan kami ni ada hutang, ya Allah, Kau bantulah kami untuk kami melunaskan hutang-hutang kami, ya Allah. Jika kesukaran, ya Allah, Kau tunjukkan jalan kemudahan kepada kami untuk jalan keluar melunaskan hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, berkatilah rezeki kami, berkatilah harta kami, berkatilah hidup dunia akhirat kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Kurniakan kami syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin rabbil alamin. Jazakallah khairan katsiran Ustaz atas bacaan doa. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz, kekalkan Ustaz dan kesihatan untuk terus sampaikan ilmu buat kami semua, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, terima kasih kerana kekal sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk laksanakan tanggungjawab, tekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebarluaskan ilmu kita dapat pada hari ini. Saya Dan Luqman, mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap tutur kata. Bertemu lagi kita di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.